Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 4 Jaya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR kita yang seterusnya. Jadi cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk mengikuti PDPR cikgu. Okey, jadi hari ini apa yang kita nak belajar sebenarnya? Okey. Okey. Okey, hari ini kita nak tengok tentang pembentukan pelangi. Cikgu rasa semua tahu tentang pelangi kan, selalu tengok pelangi kan. Jadi hari ini kita nak belajar tentang pelangi, di mana kita nak belajar tentang apakah sifat cahaya yang berkaitan dengan pembentukan pelangi. Okey, dan memerihalkan ataupun menerangkan bagaimana pembentukan pelangi ataupun bagaimana pelangi terbentuk. Yang ketiga, menyatakan urutan warna pelangi. Warna pelangi ada berapa dan apa susunan dia. Dan yang keempat, menyusun langkah menghasilkan pelangi. Jadi kita pun boleh hasilkanlah pelangi kita sendiri. Tapi kita nak kena tahu belajar apa dia langkah-langkah dia. Okey, jadi kita pergi kepada objektif pembelajaran kita yang pertama. Okey, menyatakan sifat cahaya berkaitan dengan pembentukan pelangi. Jadi untuk mengetahui apakah sifat cahaya itu, jom kita tengok video ni. Okey. Baik. Apabila cahaya, okey, kita suluh ataupun kita halakan kepada satu bongkah prisma kaca, okey, yang nampak tak tu yang bentuk tiga segi memanjang tu, kita panggil ini bentuk prisma. Dan prisma ini diperbuat daripada kaca. Kerana apa? Kerana kaca ini juga bahan lot sinar. Jadi cahaya akan bergerak daripada udara menuju ke arah prisma kaca. Okey, udara ni dia lot sinar. Okey, prisma kaca juga dia lot sinar tetapi berbeza mediumnya. Okey, apabila cahaya melalui udara dan menuju ke arah prisma kaca tadi, okey, cahaya tersebut akan dibiaskan. Maksudnya arah pergerakan cahaya itu akan terpesong. Okey. Dan sambil ia terpesong, dia akan diserakkan kepada 7 warna ataupun 7 juzuk warna. Okey. Sebenarnya cahaya putih ni dia terdiri daripada 7 juzuk warna. Benda ni dia takkan berlaku kalau kita campur semua color macam kita belajar pendidikan seni tu kan. Kita campur semua warna, kita takkan dapat cahaya putih lah. Warna putih. Tapi cahaya putih sebenarnya dia terdiri daripada 7 cahaya ataupun 7 juzuk cahaya yang berbeza. Jadi itulah sebenarnya asas kepada pembentukan pelangi. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Apabila cahaya putih, okey, bergerak daripada udara dan menuju kepada prisma kaca yang juga bahan lot sinar. Kita ingat pembelajaran kita minggu lepas, pembiasan cahaya ni berlaku apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza, dua bahan lot sinar yang berbeza. Jadi kat sini bila dia melalui bongkah prisma tu, dia akan terbias, okey. Pergerakan dia akan terpesong sedikit dan sambil itu dia akan diserakkan, dia akan dipecahkan kepada 7 juzuk warna dia. Seperti mana yang kita nampak pada video tadilah. Okey. Jadi itu yang berlaku kalau kita buat dalam uji kaji lah. Dalam kehidupan seharian kita, kita tengok dalam alam semula jadi kita, okey, bagaimana pembiasan cahaya itu berlaku ialah apabila, okey, kita tengok video yang seterusnya. Okey. Bagaimana pelangi terbentuk secara semula jadi. Okey. Okey, katakan ni pada hari panas. Okey, hari panas tiba-tiba ada hujan. Okey. Yang kita panggil hujan panas lah. Jadi kat situ ada dua. Ada satu cahaya matahari dan satu lagi ada air. Okey. Jadi cahaya matahari bertindak sebagai menghasilkan cahaya lah, cahaya putih. Dan air hujan dia akan menggantikan prisma tadi. Di mana cahaya matahari tadi akan melalui titisan air dan akan terbias, kemudian diserakkan kepada 7 warna dan akan dipantulkan semula macam tu. Nampak tak? Okey. Dia terbias, kemudian diserakkan kepada 7 juzuk warna, diasingkan kepada 7 warna dan kemudian dipantulkan balik oleh air hujan tu tadi. Nampak tak? Okey. Jadi banyaklah titisan air hujan yang akan membiaskan dan memantulkan cahaya itu tadi dan menghasilkan satu lengkungan warna yang kita panggil sebagai pelangi kat situ. Faham tak? Jadi
begitulah terjadinya pelangi. Okey, jadi kalau cikgu ulang balik bagaimana pelangi itu terbentuk. Cahaya matahari tadi terbias oleh, okey, kemudian terbahagi ataupun terserak kepada 7 sudut warna dan kemudian dipantulkan semula. Okey. Jadi begitulah terbentuknya pelangi, okey, dalam alam semula jadi. Jadi kalau nak tengok pelangi ni, dia waktu hujan ribut petir dia tak akan ada pelangi, ataupun hari panas saja tak akan ada pelangi, ataupun hari mendung aja dia tak akan ada pelangi. Dia akan ada wujud pelangi apabila ada cahaya matahari dan ada juga hujan, iaitu apabila berlaku hujan panas ataupun bila hujan tiba-tiba matahari muncul lah, dia akan adalah terbentuk pelangi. Kalau hujan je sepanjang hari tak ada matahari, tak akan dapat kita nampak pelangi tu. Okey, kerana tak ada cahaya yang akan diserakkan tadi. Okey, jadi objektif kita yang ketiga, okey, menyatakan urutan warna pelangi. Okey, jadi warna pelangi ada 7. Okey, ada 7. Jadi permulaannya ialah warna merah, diikuti oleh warna jingga, kemudian diikuti oleh warna kuning, kemudian hijau, biru, indigo dan yang terakhir sekali adalah ungu. Jadi kalau awak nak senang ingat, cikgu ada buat dia punya ayat dia tu. Mat jambul ke hutan bawa ikan dan ulam. Jadi merah tu mat lah, jingga tu jambul, okey, ke tu kuning, okey, hutan hijau, bawa biru, indigo tu ikan dan ungu tu adalah kita gantikan dengan ulam. Jadi mat jambul ke hutan bawa ikan dan ulam. Kerana merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Nak tukar nama boleh juga. Tak nak guna mat jambul, nak guna Michael Jackson boleh juga. Michael Jackson ke hutan bawa ikan ulam. Macam tu pun boleh. Itu satu cara. Satu cara lagi kalau kita boleh fikir secara logik. Okay, kalau cikgu besarkan sini. Okey, kita dah belajar warna asas dalam pendidikan seni, iaitu warna merah, kuning dan juga warna apa? Biru kan. Jadi warna jingga ni adalah antara warna merah dengan kuning. Kalau kita merah dengan kuning, kita akan buat jingga. Okey. Kemudian warna hijau adalah antara warna biru dan juga warna kuning. Kuning dan biru. Kuning kalau campur biru, kita dapatlah hijau. Jadi kita cuma ingat 3 warna aja. Kan, merah, kuning dan biru. Jadi antara merah dengan kuning kita ada jingga. Antara kuning dengan biru kita ada hijau. Dan kemudian biru kalau dia nak patah balik kepada merah, dia akan jadi ungu. Okey? Yang ini ungu. Indigo ni mana datangnya pula? Indigo ni adalah warna di antara warna biru dan juga warna ungu. Jadi kalau kita nak ingat macam logik gitu pun boleh juga. Okey? Nak ikut ayat macam cikgu bagi ni pun boleh juga. Cikgu kira warna pelangi ni memang awak dah kenal lah. Dalam prasekolah pun kita dah belajar pasal pelangi ni kan. Cuma kita tak tahu macam mana dia terbentuk kan. Jadi hari ni kita dah belajar. Jadi sekali lagi cikgu ulang. Pelangi terbentuk daripada pembiasan cahaya matahari. Siapa yang biaskan dia? Air hujan. Okey. Dan objektif yang keempat. Tadi kita nak tahu macam pelangi kita boleh buat sendiri sebenarnya. Okey. Macam mana kita boleh buat dia? Okey, yang pertama ni ada dalam buku teks awak juga. Lekatkan kertas mahjong tu kertas putih yang besar tu pada dinding di luar kelas. Ni kalau kita nak buat kat luar kelas sebab ada cahaya matahari. Kemudian kita letakkan besen berisi air di bawah cahaya matahari. Itu langkah yang kedua. Okey. Langkah ketiga, kita masukkan cermin ke dalam besen berisi air seperti dalam gambar. Kita masukkan cermin muka tu dalam air. Kemudian halakan cermin di bawah permukaan air ke arah cahaya matahari. Okey. Kemudian laraskan, maksudnya kita adjust dia sehingga pelangi terbentuk pada kertas mahjong. Kejap lagi kita tengok video dia. Jadi cuma cikgu nak cerita kat sini apa fungsi air. Fungsi air adalah untuk membiaskan cahaya matahari. Okey. Macam yang kita belajar pada kelas yang lalu, air boleh membiaskan cahaya kan. Okey, kemudian apa fungsi cermin? Cermin adalah untuk memantulkan cahaya matahari itu
dia daripada cahaya matahari, dia terkena pada air, dia terbias. Dia akan tersebar kepada 7 juzuk warna. Kemudian cermin tu pula dia akan pantulkan pembiasan cahaya matahari tadi tu ke arah dinding. Jadi kita bolehlah nampak pelangi tu nanti. Tapi tak adalah melengkung macam yang kita nampak biasa tu. Okey. Tapi kita nampak ada terbentuk 7 warna tu. Okey. Sekarang kita saksikan video dia. Okey. Video ni dia orang lain lah yang buat. Tapi cikgu boleh cerita. Okey. Okey, bahan-bahan dia. Okey, macam tu tadi. Okey. Sama juga. Okey, jadi dia masukkan air ke dalam mangkuk. Okey. Masukkan air kat situ. Okey, kemudian dia buat apa? Dia ambil cermin. Cermin muka tu dia masukkan dalam air. Nampak tak? Okey. Kemudian, okey, cermin tu sekarang berada di dalam air. Okey, kemudian dia ambil handphone dia. Handphone tu dia akan jadikan lampu suluh lah. Okey, nampak keluar cahaya. Okey, tadi pakai cahaya matahari, sekarang dia guna cahaya handphone. Nampak tak? Pelangi terbentuk dekat dinding dia. Okey. Okey. Jadi boleh nampak jadi itulah caranya bagaimana kalau kita dalam bilik, dalam rumah cahaya matahari kita kena guna lampu suluh lah. Kalau kat luar rumah kita boleh gunakan cahaya matahari yang semula jadi tu. Jadi cikgu harap itulah dia 4 objektif yang boleh kita capai untuk hari ini dan cikgu rasa setakat ini saja pertemuan kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu ucapkan selamat belajar dan bolehlah jawab soalan kuis yang telah pun cikgu sediakan dalam pautan tu. Jadi sekian sahaja daripada cikgu. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Okey.